Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah, mampu lagi kita meneruskan usaha kita, taat kita, ibadat kita. Selagi mana Allah Taala tidak jemput kita kepada Dia, selagi mana tak mati, tugas kita adalah buat taat ke Dia. Moga lain tu tak suruh bercara, tak pentinglah mana. Tugas utama taat ke Dia. Bumi ni nak terbelah dua ke, langit ni nak pecah ke, tu bukan kerjaan kita. Kerjaan kita mengaji hak fardu ain, betul semaya kita. Kalau langit tak pecah hidup amal pun, semaya bedok fardu ain tak kena, masalah juga. Tetapi kalau bumi pecah tak berdosa alik kita, kita lepas dah fardu ain. Ada orang ni telah terlupa tugas asal dia, kalik duk kalut benda hak tak penting. Sedekah masa semakin hari semakin sikat, semakin hari semakin pendek. Tetapi benda hak tak ada pedah itulah dia nak pergi cahu, nak pergi kenal, hak wajib tak sih pula. Masa ni kita rasa tak perlu, masa ni kita rasa boleh lepas, tapi akhirat sudah kita temu dengan Rabu lah kita jawapan dia. Rukun Islam tak boleh nak kecek, rukun iman pun tak boleh nak sebut gapo dia. Berat benar tu lagu tu. Jadi kita sambung kepada kitab kita, katanya Baba Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani dalam kitab dia Risalah Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, sehinggalah perkataan dia, maka jika ada zat yang lain seperti zat Tuhan yang boleh berbila dengan Tuhan. Lalu ni kita dok kecek huraya sifat wahdaniyah muka surat 19. Muka surat 19 tengah tu sikit Dia kata, maka jika ada zat yang lain seperti zat Tuhan yang boleh berbila dengan Tuhan, maka dinamakan dia kam munfasil pada zat. Artinya bilangan yang berasing-asing pada zat, maka tidak dikatakan satu juga. Apabila kita mengaji dalam Al-Quran, Al-Quran sendiri mari daripada Allah Ta'ala, Nabi Muhammad mari baca kita sifat-sifat, ciri-ciri yang ada pada Tuhan yang sebenar. Antaranya disebut di dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu tu Tuhan yang esa. Gapo dia kita faham daripada kalimah esa? Kadang-kadang ada orang silap faham. Oh, amo faham Tuhan esa. Ni botol air ni esa. Esa gapo dia? Tuhan esa, botol air esa. So ni bisa ke tak? So ni. Ada orang tak faham apa dia maksud so. Orang tanya kata faham, suruh hura, tak tahu. Maka ulama tolong hura kita. Kerana kadang-kadang manusia orang awal ko kadang-kadang silap faham kalimah esa tu gapo dia. Maka dia bahagi ke esa tu dari 3 sudut. Pertama, zat Tuhan itu sah.
Zat Tuhan tu so makna dia zat Tuhan tak boleh dibelah, tak boleh dibagi, tak boleh dikhisik. Kedua, zat Tuhan juga so dari sudut tak ada zat serupa zat Tuhan. Soni ya lolo orang tua panggil. Soni ya zat ketuhanan ni soni ya. Tak ada yang mendua. Kalau kita kata kereta, hamba ada sebutir kereta, so ya kereta ada, tapi kita boleh banding. Ada jenis dia kereta. Manusia, ramai spesies manusia boleh banding, zat dia boleh kita tunjuk selain daripada kawan ni. Maka hak tu panggil ada bandingnya. Maka zat Tuhan tak boleh nak tunjuk pada selain daripada dia ya. Tak ada kita kata Tuhan ni lebih kurang serupa dengan lagu ni lah. Lebih kurang lagu ni. Tak boleh. Zat dia tak ada bandingnya. Itu panggil so pada zat. Yakni zat Tuhan tidak ada bandingnya, tandingnya dan sama taraf dengan dia. Tu. Kedua, sifat Tuhan itu esa. Apa maksud sifat Tuhan esa? Dari dua sudut pula kita tengok. Pertama, sifat Tuhan tidak boleh dibelah, tak boleh bagi, tidak tersusung. Sifat lagu mana sifat tersusung? Hamba bagi contoh esa. Kudrat hamba. Ni kudrat hamba ni. Tuhan ada kederak, hamba ada kederak juga. Kederak hamba ni tanda dia hamba boleh hakak kaya tak sisu. Hamba boleh hakak lagu ni bererti orang ni ada kudrat dia panggil. Orang tua panggil ada kederak. Ada kederak dia muakab benda lagu ni. Orang tua panggil lagi ada ring. Rok dia muakab. Sebab ada ring. Ring rok. Ya biasa. Rok ni kesal daripada ring. Ring bukan rok ring. Ring ni tenaga. Apabila orang ada tenaga, maka mampulah dia akak sesuatu. Apabila ada ring, maka rok lah. Ring rok. Orang tua Kelantan tu. Namun kata apa dia pula rok apa kaitan dengan rok apa semua. Ring tenaga dia panggil. Maka contohnya hamba ada kudrat, Tuhan ada kudrat. Tengok kudrat hamba dah. Kudrat hamba ni bukan tunggal. Tengok nak kata kudrat hamba ni bukan tunggal. Sekalipun hamba ni so yang guna kudrat, tapi kudrat hamba bukan tunggal. Tengok hamba akak tisu ni hamba guna 5% kudrat hamba. Hamba pun akak air ni berat sikit, hamba guna 10%. Perasan tak? Ada level dia panggil ada level. Kudrat manusia dia ada level. Lagu mana? Tak erok dengan 10 pergi minta tolong dengan hak 20. Tak erok dengan 20 pergi minta dengan 30. Berarti susung. Tenaga ini tersusung. Apabila tersusung, satu kelemahan. Apa maksud tersusung jadi lemah? Kerana hak bawah hakim minta tolong orang atas. Maka di Tuhan tak boleh lagu tu. Tak boleh berlaku benda lagu tu. Tak ada istilah Tuhan mula-mula guna sikit tenaga atau rok. Kuat sikit rok. Jadi guna 2-3 tenaga baru mampu nak cipta makhluk ni. Tak. Tuhan bukan lagu tu. Tuhan cipta bumi yang besar, nyamuk yang kecil guna satu kudrat saja. Tak ada bertindak-tindak, tak ada tenaga, tak ada power jenis naik turun tenaga. Keinginan begitu juga iradat. Tengok sifat iradat hamba dengan iradat Tuhan. Hamba apabila nak makan nasi, iradat ingin nak makan nasi deh. Maka apabila tengok ikan 50%, tengok air 70% keinginan hamba. Tengok tak keinginan hamba tu bersisung. Maka Tuhan tak boleh lagu tu. Jenis naik turun tak boleh. Sifat dia satu ya. Tak boleh istilah kata naik turun gitu. Begitu juga kemampuan melihat, kemampuan mendengar, sifat kita hak 7. Dia panggil sifat ma'ani ada pada kita, kemampuan mendengar. Mana pocik tak dengar lah mana tahulah 30% dah cek di doktor kata hilang dah tenaga mendengar hamba. Hilang 70-30%. Lah ni 70% yang tinggal. Tengok tak? Susung tu. Maka Tuhan dak mendengar dia tidak guna lagu tu satu lah. Begitu juga melihat ke apa dia, maka tidak tersusung. Okey. Sifat Tuhan tidak susung maksud dia lagu tu. Bukan kata kalau sifat Tuhan so ni maknanya so kata ngaji 20 lepas tu sifat tu so pula so ke mana? So pada setiap sifat. So pada setiap sifat tu tunggal dia panggil. Kedua, maksud sifat Tuhan itu tunggal iaitu tidak ada bandingnya. Sifat dia tidak ada bandingnya dan tara dengan orang lain. Tak boleh kita kias sifat Tuhan dengan sifat kita. Kemampuan mendengar kita dengan kemampuan Tuhan tak boleh dah. Kita dengan hak ni dalam masjid ni. Orang duk buah kedai kopi depan ni. Tak dengar dah kita. Maka tidak ada bandingnya. Kemampuan mendengar Tuhan. Duklah mana-mana pun kumel duk buah. Ni kumel duk celah kapek ni duk buah. Makan kedai kopi tak tahu, duk shopping tak tahu apa dia. Bergerak tu gaya-gaya kepala. Tuhan dengar dengan jelas.
Dia buat cucu kumel, bayi kumel duduk dari perut kumel tu Tuhan dengar lagi. Subhanallah. Kita kemampuan mendengar Tuhan tak boleh dibanding. Kita lemah sangat. Nak tengok tak nampak dah. Belakang dinding tak nampak dah Tuhan. Dalam gelap, dalam cerah boleh tengok belakang. Kita kalau dalam gelap, celeklah putih mata besar mana pun tak nampak apa. Tepuh tia-tia. Sebab apa? Mata kita lemah, memerlukan cahaya. Tuhan perlu cahaya untuk melihat. Dalam gelap, dalam cerah sama saja bagi Tuhan. Lepas tu Tuhan nampak dalam gelap lagu mana? Nampak gelap gitu, nampak suram lagu tu. Nampak terang jelas tak apa gitu. Tu beza ni. Maka ada orang boleh tanding sifat Tuhan? Tak ada. Mana boleh orang boleh tanding. Tu. Zat Tuhan. Dua lagi sudut, dua sudut. Sifat Tuhan. Perbuatan pula. Perbuatan apa masuk esa pada perbuatan. Ni kita bahas bab qul huwallahu ahad baru. Wa ilahukum ilahun wahid baru. Ramai mana orang silap faham? Oh, hamba faham. Qul huwallahu ahad tu itu so. Oh, mudah kata. Lepas tu kalau mudah lagu tu gak, orang-orang kafir Quraisy kata Quran ni mudah. Tetapi apabila Nabi Muhammad baca depan orang kafir Quraisy, tengango belaka. Allah tingginya, balaghah makna dia, sastra dia, Allah gapo dia maksud dia. Kalau benda mudah, Abu Jahal kata hamba reka, hamba penyair, hamba bisa bersaing kata. Tapi penyair-penyair Arab semua pening apabila Nabi Muhammad sebut Al-Quran. Ada makna tersirat, ada makna tergelak, ada makna dalam, ada makna timbul, ada makna batin, ada makna zahir. Oh, pening kepala. Bohke lagu mana? Dibaca dengan 7 huruf pula. Nabi kata Al-Quran diturun dengan 7 huruf. Apa maksud 7 huruf? Ada kata 7 qiraat, ada kata 7 makna, ada kata 7 macam-macam perbahasan. Siapa kalau ni pecah kepala manusia kaji Al-Quran. Maka tidak mudah nak terjemah Al-Quran secara zahir. Kalau ni ada duduk mengaji tafsir saja nahwu tak reti, mantik tak mengaji, balaghah tak mengaji, duk ajar orang kampung mengajar tafsir. Bukan dia orang kampung mengaji tafsir. Sebab apa? Dia mantik tak reti, bahasa Arab tak reti, dia akan faham orang tua panggil kalau kecak kasar, faham bodoh lagu tu ya. Sebab apa mungkin kita faham bahasa Arab terjemuh lagu tu, dia faham lagu tu, tetapi makna bahasa Arab ni dalam sebenarnya. Maka tak sesuai. Pas sesuai lagu mana orang kampung ngaji hak fardu ain, ngaji tauhid, ngaji fiqh, mungkin ambil daripada Quran juga tu gak. Tafsir ni orang nak jadi mufti, nak jadi qadi, nak jadi maulana, nak jadi gapo apalah. Ketiga, kita kata apabila kita kata Tuhan itu esa dari sudut gapo dia, dari sudut perbuatan Tuhan. Apa maksud perbuatan itu esa? Yakni kita beriktikad yang hanya boleh mencipta perbuatan adalah Allah Ta'ala. Yang boleh mencipta perbuatan, apa saja perbuatan yang berlaku di atas muka dunia, dunia akhirat, bumi, langit, ke-7 petala langit, semua yang bergerak, diam dan bergerak, hak tu panggil perbuatan, semua Tuhan yang menggerakkan dia. Malaikat Jibril lah ni misalnya nak gerak sikit, Tuhan yang gerak dia. Kita sekarang duduk cokoh lagu ni kerah, jatuh kita duduk nyawa, semua kerjaan Tuhan. Tak ada orang boleh masuk campur tangan dalam urusan tadbir Allah. Semua daripada sehalu-halu benda sehingga sebesar-besar benda, Tuhan yang menggerak dan mendiamkan dia. Lepas tu faedah apa kita duduk gini? Pas kita nak semayang lagu mana dah kita tak lewat apa dia. Tuhan menggerakkan kita belakang, lepas tu Tuhan belakang. Tak salah hamba duduk main gitar atas kalebok, muka Tuhan buat gerak kat hamba tu. Tak salah lah hamba mencuri, muka Tuhan menggerakkan hamba. Betul perbuatan tu. Tetapi Tuhan beri satu benda kepada kita, dipanggil usaha dan ikhtiar. Apa maksud usaha? Berusaha nak buat benda tu. Kita kalau nak bangun, kita usaha, kita akan betul kaki, tolak tangan, locak ke atas. Oh, berdiri, boleh bangun cacat jadi. Tu usaha. Kadang-kadang kita usaha Tuhan tak buat. Usaha tu tak nak bangun. Tak boleh bangun nyawak serbai kaki, nyawak lagu mana. Tak urut. Usaha nak bangun. Oh, nak usaha nak bangun. Tak berlaku perbuatan bangun, tak berlaku pun perbuatan bangun. Kadang-kadang tak usaha dia naik sendiri. Orang masuk atu, orang mengigar bangun tidur. Buka pintu, ada jenis jamai dulu mengigar berat. Buka pintu makan nasi pun ada mengigar. Oh,
Perbuatan makan tu ada, tapi bukan keinginan hamba tak usaha. Tiba-tiba gerak dengan sendiri. Maka apabila kita berusaha dan berikhtiar. Ikhtiar ni kita pilih. Ikhtiar ni pilihan kita. Apa dia mau bangun? Pilihan dia mau. Hamba memang bangun, memang saya nak bangun. Tu pilihan. Dan saya yang berusaha nak bangun. Maka apabila kita berusaha dan ikhtiar kepada benda baik, maka benda tu boleh pahala kita. Kita usaha nak mari belajar, kita ikhtiar nak mari belajar, maka marilah belajar kita, boleh pahala kita. Sedangkan semua itu perbuatan Tuhan. Tetapi kerana kita usaha dan kita ikhtiarkan benda tu, boleh pahala kita. Tapi kalau kita tidak usaha, kita tidak ikhtiar, kita nak pergi makan Maggi ketai depan tu, tiba-tiba lagu mana motor jadi nyetok pergi, gerak sendiri. Pergi tu kat perut, masuk dalam masjid, buka pintu, pakai duduk pergi kita. Lagu mana saya tosik ni? Saya nak makan Maggi ketai ni. Boleh pahala ke tak? Tak boleh pahala. Perbuatan tu berlaku tu, duk mari ngaji tu, perbuatan mari ngaji. Tu perbuatan tu semata-mata. Tak ada usaha dan ikhtiar kita. Maka kita dikira dosa dan pahala menurut usaha dan ikhtiar kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi kamu usaha kebaikan kamu, bagi kamu usaha jahat kamu. Jangan kita tak ngaku pula. Ada orang ni curi. Apabila curinya pegang dia tu imam. Sudah, dia mau curi ni kata. Dia kata tu imam. Tu imam ke duk ngaji kitab ke. Ambo mana boleh nak bergerak tu? Belaka je gerak ambo ni. Mari senyap-senyap malam ni jolo ni. Ni akak tangan ni. Kalau Tuhan tak akak, ambo nak akak lagu mana? Ni tu belaka ni buat gerak ambo curi ni, jangan dak marah kan ambo tu imam. Sudah tu imam kata budak ni mengaji kalah kata. Tapi curi pula. Lagu tu nah. Maka tak mengaku dia buat. Tak mengaku dia curi, sedangkan dia usaha, dia ikhtiar. Maka nipu. Sebab ayat Quran kata, bagimu apa yang kamu usahakan. Tuhan suruh kita mengaku, usaha demo ke? Kasabak ni bahasa Arab, usaha dia panggil. Kasak ni usaha. Maka Tuhan suruh kita mengaku perbuatan kita. Kalau orang tak mengaku, kita buat lagu ni. Kita stay tak mengaku juga. Kita ambil boleh kayu hok nampak sedap-sedap, boleh 2 pak kau apa, dia bahaya atas belakang, bob sebutir. Kalau dia kata apa tu imam marah kat ambo tu imam kata ambo apa kata bukan ambo kata. Kalau Tuhan tak akak kayu ni, mujur Tuhan akak selo. Kalau Tuhan akak derah kena lagi, parok lagi demo tu rasa. Nama Allah mujur Tuhan akak selo kata. Badi tak mengaku lagu tu. Tidak kau punuh dunia. Tidak kau punuh jadi habis pakat tak mengaku belaka. Curi bagi orang tak mengaku, zina dengan orang pun tak mengaku. Mengaku. Dia panggil napi syariat Muhammad. Kalau napi syariat Muhammadiyah, maksud dia halal mencuri. Apabila kita tanya apa dia mau curi, Tuhan buat. Berarti halal? Halal, muka Tuhan buat belaka. Kafir selalu. Kerana engkar dengan syariat Muhammad, dia panggil. Syariat Muhammadiyah, kerana Nabi Muhammad kata benda ni haram, tiba-tiba kita kata boleh. Atas dasar apa? Tuhan kan buat belaka. Maka timbul satu ajaran sesat di dalam bab usaha ikhtiar ni, dipanggil Jabriyah. Kumpulan Jabriyah ni, dia buat benda jahat, apabila orang tanya, ambo ni tak ada gapo. Seperti bulu yang diterbang oleh angin. Nak pergi kanan, nak pergi kiri. Buat jahat lah. Tanya orang buat jahat ke dia, marah pula. Patut dia marah. Dah moga pula ni. Tanya dia nak buat jahat, dia buat alasan lagu tu. Hak ni kafir. Jadi murtad kerana engkar dengan syariat Nabi Muhammad. Hak kata benda ni haram, benda ni makruh. Kalulah Nabi Muhammad cakap tak tahu, kalau tu benda tu perbuatan Tuhan semata-mata, nescaya tak ada istilah pilihan bagi kita. Hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni haram. Tidak kau menunjukkan pilihan benda tu. Berarti kita ada, tak boleh kita nipu. Jangan kita duduk nipu. Macam kita duduk gini. Kita duduk lagu ni. Apa dia mau duduk lagu ni? Saya jadi sendiri, tak usah duduk nipu. Memang dia mau duduk lagu ni. Memang ambo suruh lengah pinggir. Maka kalau kita nipu tak baik. Lainlah kalau kita tak khabar langsung. Bukan keinginan kita. Benda tu berlaku sungguh. Macam kita bangun tidur, ngegar buruk, pegang pisau, jak bunuh orang. Allah, perbuatan membunuh berlaku. Dosa ke tak? Tak dosa sebab bukan keinginan dia. Pekoh pun tak ambil dosa. Kalau orang terdesak, ataupun orang tak khabar, ataupun perbuatan orang gila, tak ada akal. Curi bagi orang, dosa. Apa tak dosa? Perbuatan bercuri tu berlaku. Dok bukan keinginan dia. Akal dia pun tak ada dah. Maka syarat tak ambil hukum bagi dia. Selagi mana akal molek, tak seduk nipu lah. Kalau dia mau buat baik, dia mau nak mengaku pahala. Maka kalau dia mau buat jahat, dia mau kena mengaku dosa. Apa kalau buat baik nak mengaku sangat dia mau? Ambo hok bagus, ambo hok juru, ambo hok semaya, ambo hok baik. Tapi time benda jahat tak mengaku alah dia selalu. Tuhan selalu jahat. 2 kali jahat.
Pertama dia buat jahat dengan usaha dia, kedua dia tak ngakunya lesek Tuhan pula. Bapa dia mau curi, bukan hamba ni. Tuhan lah curinya, dia ambil. Tak tangi-tangi waktu tu. Dia lah curinya. Sudah. Tak mengaku kahwin ni, kakak ni sudah. Dah lah dia curi, dia lesek Tuhan pula. Dua kali dosa. Nah. Sebab tu ulama kata haram kita minum arak baca bismillah. Bapa minum arak baca bismillah, nak ambil berkat ke? Salah ke? Nah, bismillah minum arak. Pertama perbuatan minum arak tu dosa dah. Kedua bismillahnya kata. Apa maksud bismillah? Dengan izin Tuhan. Bila masa Tuhan izin mu minum arak? Dua kali mu nipu. Dah lah minum tu dosa dah. Mu kata bismillah pula. Dua kali berdosa. Kalau mu minum tak baca bismillah, saja dosa-dosa tek darah arak tu. Tapi dua kali pula mu baca bismillah pula. Tak kena tepat buat kerja lagu ni. Kalau kita gak bobos poket motor dalam bersikap punah selalu. Lagu tu. Tu maksud dia perbuatan tunggal pada perbuatan, yakni hanya Allah Ta'ala sahaja yang mencipta perbuatan. Ayat Quran kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang mencipta tubuh, badan tubuhmu dan semua yang kamu buat. Kita bergerak, kita bangun, kita tidur, kita makan, kita sedih, kita ketawa, kita gembira, kita lapar, kita kenyang, kita hungar, kita berjalan. Semua itu Tuhan yang gerakkan. Kita hanya berusaha sahaja. Dan sekalipun Tuhan yang mencipta, tetapi kita yang buat. Beza tu. Sekalipun Tuhan yang mencipta perbuatan itu, tetapi kita yang buat. Dalil dia ayat Quran saat ni. Sebab apa? Ayat Quran sebut kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta'malun ni kita ngaji kalau dalam bahasa Arab, ta'malu ni domain dia sembunyi entung ni. Entung ta'malu. Entung tu rujuk kepada manusia tu sendiri. Berarti perbuatan demo. Ambo jo buat ya. Perbuatan demo. Demo semaya, ambo jo buat ya. Demo hok curi, ambo jo buat ya. Demo jo makan nasi, ambo jo buat. Faham tak? Ayat Quran tu kata jangan mudah terjemah. Tak malu tu domain tu kembali kepada entung. Jangan tak ngaku pula mu jo makan nasi. Namun ada satu kumpulan ajaran sesat. Dah dia kata Tuhan buat belaka, Tuhan dah lah. Tuhan lah. Tuhan duk makan kedai kopi hari ni. Tuhan duk makan kedai kopi. Sudah. Tuhan yang berjumpa saat ni macam duk makan roti canai. Tuhan duk makan roti canai. Dah Tuhan je buat roti canai. Tuhan je buat kawan tu makan. Tuhan lah makan sebenarnya. Sudah. Tuhan je buat kawan tu makan roti canai. Bukan Tuhan je makan roti canai. Sudah ada kata ni. Ada kata dia je buat dia lah. Siapa kata kita? Hak je misalnya nyaku. Nyaku. Siapa dia duk nyaku sebenar? Tuhan. Kerja akak Tuhan nyaku. Tak boleh lah kita kata Tuhan nyaku. Orang lain duk nyaku. Tuhan je buat orang tu nyaku. Bagus betul. Buat lain, cipta lain deh. Siapa dia mencuri? Demo mencuri. Memang Tuhan buat demo gerak ke apa semua. Tapi hok mencuri demo. Hok nampak zahir demo. Hamba tak nampak Tuhan dalam surau ni. Hamba jumpa demo sore dah. Masuk tu. Hamba itat dah. Nampak takut dua orang. Boleh higat dua orang. Nampak sore ni. Jadi hok mencuri, hok sabitnya demo. Tuhan lah ke mana? Hamba nak higat lah ke mana Tuhannya. Tak boleh buat kerja. Memang Tuhan buat. Tapi demo yang mencuri. Lahama kasabat Tuhan suruh mengaku apa yang kita buat. Banyak mana ada kumpulan apabila lagu tu tak mengaku habis perbuatan dia. Mula timbul Tuhan suka, Tuhan masa kat ambo, macam-macam. Ambo jumpa Tuhan di macam masa kat ambo. Hari ni Tuhan tak belanja ambo tak obeng. Sudah. Jadi pening lagu ni. Kalau tak mengaji tersasu. Dia ada nak betul-betul juga kumpulan dia tapi jadi terkeliru. Apabila terkeliru keluar daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bahaya selalu. Betul kau salah wallahu a'lam, duduk dalam bahaya selalu. Keluar daripada cara mikir, cara kecek Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi duduk dalam bahaya selalu. Waktu amun nak sebut secara ringkas bab Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad ataupun wa ilahukum ilahun wahid. Jadi kita tengok dari sudut 5 sudut tu deh. 5 sudut.
Di zat dari sudut dua sudut, di sifat dua sudut, di perbuatan satu sudut. Ada kata perbuatan dua sudut, tak apalah. Waktu dipanggil kam yang 6 ataupun kam yang 5. Kalau orang nak ambil tauliah dalam bab tauhid, jamin dululah lo ni hamba tak tahu. Ya akan tanya bab kam ni. Hamba nak demo nak mengajar kitab ke apa? Faridah. Ngajar Faridah, ngajar Misbahul Munir. Hamba nak tanyalah. Okey. Lagu mana bab kam mufassir ko kam mutasir ne kam tu dalam bahwa daniyah. Cutera syarah sekali. Kokak supaya telai tu ke ali ke. Tak ada apalah. Nama tak boleh nak jawab, tak sedap ngajar awak kau sesak kau orang. Pas banyak mana orang tak boleh syarah lagu ni. Nah. Kita sendiri tak yakin. Kita sendiri tak faham. Tiba-tiba nak suruh orang depan kita faham yakin. Banyak mana hamba dengar. Dia tak faham. Dia paksa orang. Patut orang takut. Tak percayalah apa cik dosa. Hamba tak faham. Demo hurah tak jadi. Demo sendiri hamba tengok wasuah. Tiba-tiba demo paksa hamba. Lagu mana tak tahu. Iman ni bukan paksa. Iman ni huraya yang benar. Sehingga orang tu faham. Ngaji di siapa bunyi. Jadi tu faham tu. Faham. Kalau selagi tak bunyi tak lepas gitu. Kalau ngaji pondok payah nak ngaji nak kau faham sebutir-sebutir kita nah. Mudah. Tak pernah ngaji suruh faham dah. Ada juga. Nah. Ni Abi Hurairah dah. Abu Hurairah paling mudah sekali dah tu. Nah. Dan makna satu pada sifat itu ialah tidak ada di zat Allah Ta'ala dua-dua sifat umpamanya daripada jenis yang satu, seperti dua kudrat, dua iradat dan umpamanya. Hamba sebut tadi ni. Berarti kuasa Tuhan tidak tersusung. Kerana tersusung, paling kurang tersusung dua. Tersusung ini adalah kelemahan. Kenapa tersusung lemah? Contoh kita nak sebut. Satu kapal terbang boleh terbang dengan dua butir enjin. Mudah orang tua kecek ni. Kapal terbang dengan dua butir enjin. So lagi kapal terbang naik dengan sebutir enjin. Helikopter ke apa. Hak mana bisa? Hak so tu bisa. Apa? Kerana kalau hak 12 enjin, kalau penuh sebutir sudah lalu. Polah selalu dia. Jadi sengit terbalik kuih lalu. Maka so tu bisa. Bukan dua. Kerana dua akan muncul istilah tolong menolong. Sudah. Dua. Kalau dua paling kurang tersusung. Kalau 100 kau banyak. Misalnya zat Tuhan ni terdiri daripada 100. Macam 90%, 30%. Lepas tu panggil 100. Kita bagi kudrat tu kepada 100. Maka 100 berat lagi. Dua tak boleh dah. Kerana apabila dua menimbulkan istilah tolong menolong. Tersusung ini terdiri daripada dua. Kau ada tersusung kalau benda so panggil tersusung? Tak deh. Mesti paling kurang dua. Sama ada dua duduk atas bawah, ataupun duduk kanan kiri, ataupun duduk depan belakang, semua tu tersusung. Maka benda tu jadi lemah selalu. Ada istilah tolong menolong dan istilah baharu. Apa tersusung tu baharu? Apabila kita faham tersusung mesti terdiri daripada dua. Orang boleh tanya bila dia susung tu? Kerana asalnya satu-satu ni. Biarlah kita kata mari serentak pun, tetapi mesti bila dia tersusun tu. Maka susunan menunjukkan benda baharu. Kedua, susunan menunjukkan kelemahan. Nampak gitu. Maka sebab tu Tuhan tu ahad pada semua benda. Ahad pada zat, ahad pada sifat, ahad pada perbuatan. Tu ketunggalan tu hebat tu. Kita supaya kita tok bomo tempat kita dua orang. Tak ada best lalu. Kalau dua orang tok bomo. Seorang hok minat tok bomo ni, seorang minat tok bomo tu, tak ada best lalu. Tapi kalau kapur ni seorang ni tok bomo, bisa selalu dia. Orang pakat jembor dia belakang. Maka dua itu menunjukkan kelemahan. Maka kita nafi ke dua berbila pada semua sudut di Allah Ta'ala. Sama ada dari sudut zat tak boleh berbila, dari sudut sifat ataupun dari sudut perbuatan. Barulah nampak ketunggalan wahdaniyah Allah Ta'ala sesuai dengan sifat ketuhanan Allah. Maka jika ada dua sifat-sifat itu di zat Allah Ta'ala, maka dinamakan dia kan mutasir pada sifat. Dia panggil tersusun tu mutasir dah. Artinya bilangnya yang berhubung pada sifat dan itu batil kerana kedua-dua sifat itu tidak meratai ta'alluq, yakni tugasnya. Bapa dua sifat ni lemah lagi? Kerana dua sifat dia ada tugas masing-masing. Seperti contoh hamba sebut enjin kapal terbang.
Hak kanan dia hanya tugas dia awak naik ke sebelah kanan. Hak kiri tugas sebelah kiri. Berarti hak kanan ni lemah dia. Kerana apa? Dia yang bukan dia yang awak naik sebelah kiri. Hak kiri lemah. Kerana hak kanan bukan dia, bukan tugas dia. Berarti nya separuh saja kuasa dia. Berarti sedekah kita ngaji kuasa Tuhan meratai semua benda. Kalau dua, sudah. Kuasa ni hanya separuh menguasai bahagian ni, kuasa ni bahagian ni pula. Misalnya kekuatan dia, hak ni separuh dia cipta bumi, separuh cipta langit. Hak cipta langit hebat kau tak kuasa dia? Tak hebat sebab dia hanya menguasai langit saja, bumi dia tak boleh kuasai sebab kuasa lain pula buat. Apa tak? Jadi bakpo tu berbilai itu lemah kerana bidai tugas dia akan jadi ke hospik. Sedekah syaratnya Tuhan kudrat dia meratai semua juzuk benda. Tiba-tiba hak ni kuasa ni kuasa ni. Oh, jadi dua pula. Jadi korok. Hak ni separuh ya kawa, hak ni separuh ya kawa. Jadi lemah. Dan makna satu pada sifat pula tidak ada pada yang lain sifat seperti sifat Tuhan yang boleh mengada dan boleh meniadakan apa-apa makhluk. Ni sifat Tuhan ni hak mengada. Maka jika ada pada yang lain sifat-sifat seperti sifat Tuhan itu, dinamakan dia akan mufasir pada sifat. Artinya bilangnya yang berasingnya pada sifat, maka tidak lagi dikatakan satu. Sifat Tuhan ada bandingnya, maka tak dipanggil lagi Tuhan tu bersifat dengan satu-satu sifat pada setiap jenis. Maknanya ada orang lain boleh sama hebat dengan Tuhan. Tuhan boleh melihat benda jauh. Superman boleh melihat benda jauh misalnya. Ngaruk belaka Superman tu benda karuk rekod tak ada orang sifat super sifat tu misalnya boleh dengar kumel lah berapa dia tak ada tu mengaruk belaka. Mengaruk tak sedap pakar lah bahasa ada TV ni mengaruk. Kita ni kecek superior dah bagi tu mengaruk ni hak bagi real betul sungguh hak berlaku lagu mana tak ada tu hesa yang boleh lagu. Dan makna satu pada perbuatan iaitu tidak ada perbuatan yang lain bersekutu dengan perbuatan Allah Ta'ala berkongsi maknanya. Bersekutu ni berkongsi. Maka jika ada perbuatan yang lain yang bersekutu berkongsi dengan perbuatan Tuhan, maka dinamakan dia kan mutasi pada perbuatan, maka iaitu batil. Kerana tiap-tiap daripada dua perbuatan itu tidak dikatakan perbuatan Tuhan dengan sepenuhnya. Maka tidak boleh lagi dikatakan Tuhan kerana makna Tuhan itu tuai sekalian perkara. Dan apabila dua, nescaya dikatakan Tuhan ataupun tuai setengah-setengah perkara. Gini. Maksud dia lagu mana? Gini, mudah nak kecek. Ada pak kita dok mikir. Nak nanai wakcik nak nanai ke apa dia? Nanai dia lah. Kita pun nyaku. Kerkuk nyanyi. Ambil putih dia. Tak baju cucu. Lepas tu serah Tuhan bukan kerjaan hamba dah. Dia bagi dua kerjaan. Ya ada kerjaan dia, ada kerjaan Tuhan. Ni kerjaan hamba nyaku. Ni kerjaan hamba. Hamba buat. Hak numbuh kerja Tuhan. Lagu tu pula. Kita ahli sunnah wal jamaah masuk nyaku lagi tu. Kerjaan Tuhan dah sebenarnya. Angkat tangan ni gelegek ni. Bukan kita dah. Tapi ada orang bagi dua. Hak hamba separuh, hak Tuhan separuh. Tak boleh ikut. Tu maksud dia. Jadi awal-awal asas siluh lagi Tuhan berlaku. Supaya perbuatan tawalluk dia panggil. Tawalluk ikhtiari. Macam gini. Ni pinggir. Hamba pun pekong pinggir ni. Piup pergi pinggir ni. Hamba pekong ya. Benda ni pergi. Siapa dia je buat? Ambo kau Tuhan. Ni Tuhan buat berlaku. Dia panggil kesal daripada perbuatan ikhtiari kita. Ambo ikhtiar nak pekong, tiba-tiba pinggir ni pergi. Tuhan akan buat qadar lagu mana kuat kita. Kalau kita pekong kuat, dia akan pergi kuat. Tuhan kuat berlaku tu. Kita pekong ni. Ni Tuhan berlaku ni. Lepas ni Tuhan berlaku ni. Jatuh. Mana Tuhan berlaku? Kalau benda berat pecah, Tuhan buat pecah tu, Tuhan tarik pula sosok. Sekeping-sekeping buat berat. Jatuh ni pula Tuhan berlaku. Tu. Bukan kata sebab hamba pekong tu jadi berat. Mana kalau tak ada Tuhan pun ia jadi berat juga. Moga hamba pekong derah kan jadi berat. Tak, bukan lagu tu.
Tak ada orang campur tangan dalam bab gerak dan dia di dalam dunia dan atas langit ke mana dunia akhirat Tuhan berlaku. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu debu kecuali izin. Apa maksud izin? Iradat kudrat Allah Taala. Jibril hak besar lagi-lagi lah, kita hak besar lagi-lagi lah. Sebutir debu, nak dia tak boleh, nak gerak kecuali dengan izin Tuhan. Debu tu nak senyap sendiri, tak boleh. Debu nak senyap sendiri, nak senyap debu tu. Tak boleh kalau Tuhan tak izin. Kalau Tuhan tak iradat, Tuhan tak kudrat. Nak gerak dia, nak gerak gini debu. Kalau Tuhan tak izin, tak gapo dia tak boleh gerak. Nah. Dan makna satu pada perbuatan pula, tidak ada perbuatan daripada perbuatan lain yang berasingnya seperti perbuatan Allah. Maka jika ada perbuatan yang berasingnya, maka dinamakan munfasir pada perbuatan. Artinya bilangan yang berasingnya pada perbuatan dan itu mustahil kerana keduanya itu tidak meratai pemerintahan Allah. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilai pada zat, sifat dan pada perbuatan. So lagi lagu ni, tengok. Satu perbuatan mengangkat tangan, gerak ke tangan. Ada orang kata dua orang je buat ni. Ambo je buat seorang, Tuhan dua orang buat ni. Ambo buat ni. Oh dah ambo buat. Patu Tuhan tolong etep boleh-boleh. Oh Tuhan dua orang je buat ni. Tu pun salah. Satu perbuatan, dua orang pembuat, salah. Ni Tuhan belaka. Ambo usaha nak angkat tangan, ambo usaha ni. Usaha nak suruh gerak. Ambo usaha pula turun. Ambo usaha hok je buat ni nampak jelas ni. Hak ni Tuhan 100%. Ada orang kata dak kosi dua orang. Ambo pun akak, Tuhan pun akak. Tu ambo turun, Tuhan turun. Ambo akak, Tuhan turun. Ambo akak, Tuhan akak. Ambo turun, Tuhan turun. Dua orang dalam satu perbuatan, tak boleh juga. Saat ni sore-sore dalam satu perbuatan. Tai nyaku ambo, tai numbuh Tuhan ke perbuatan lain-lain. Tak boleh juga lagu tu. Dua-dua tu salah kerana menafikan wahdaniyah pada perbuatan. Faham tak faham? Suku pasal. Mengaji dulu. Nah, orang mengaji siapa hancur, kitab pun tak faham lah mana. Nah, ngajilah. Sekurang-kurangnya kita berusaha nak betul akidah kita, nak lepas ke fardu ain kita. Pada duduk tengok TV di rumah, tak ada faedah langsung. Tapi kalau mari lah ni, mari nak belajar akidah tak faham, boleh pahala supaya tu lah. Faham tu rezeki lain pula. Tuhan suruh mengaji bukan suruh faham. Hak wajibnya mengaji bukan faham. Kalau wajib faham nyanyo, pak cik tu garu kepala. Ambo tak mati 3 orang dah ustaz. Ambo tak mati lagi, tak faham ngaji. Berdosalah ambo. Pak cik mari ngaji. Mari ngaji lepas dah fardu ain. Tuhan suruh ngaji. Nah, fa'lam belajar. Wajib mutahu la ilaha illallah. Wajib mualim gapo dia la ilaha illallah. Kita usaha dah belajar, mati dengan tak faham, lepas dah fardu ain insya-Allah sebab dalam usaha nak belajar. Tetapi kalau kita belajar tak faham, tak apa. Tapi kalau tak belajar, tak faham sudah. Temu gerahlah kita. Sebab hak wajib tu belajar. Kalau faham pula, belajar apa faham pula. Rezeki yang kedua. Pertama rezeki belajar dah boleh pahala dah. Faham pula, boleh 2 pahala. Dah. Jangan kita putus asa apabila tak faham gak malah belajar. Tuhan suruh belajar. Nah, ada orang tanya pas lagu mana saya ustaz kata. Ambo dah Tuhan suruh mengaji tu gak tak faham. Bapa tak tahulah makan labo kau gapo dia jadi otak jadi kelabu lagu mana. Banyak kerja masalah dok mikir kata. Pas lagu mana? Ngaji sudahlah. Tuhan suruh ngaji ke? Siapa bila? Siapa mati. Tak boleh kau berhenti. Takut esok dia mau jadi faham. Maka jangan putus asa dengan Allah. Takut Tuhan nak bila minggu depan kau gapo dia kau. Maka hak tugas kita belajar. Kalau mari faham, rezeki pula. Payah orang duduk pondok kalau 3,000 tu. Pasal tumbuh 3,000 pelajar. Hak faham, hak boleh mengajar. 10 orang tak siapa. Kira 3,000 10 orang. Pas kalau atas masjid lagi-lagi ya ni. Hak duk pondok dah hak semangat dah pergi kitab dah ambil tiap-tiap hari belalok putih mata tak faham apa lagi. Jangan duk bimbang. Hak penting biar ada usaha nak faham ilmu agama. Dan dalil atas satu-satu Tuhan tidak berbilai itu ialah kita fikir wallahu a'lam.
Ya berat-berat tak boleh banyak. Nampak jadi kelabu mata gosok kali kat atas basikal bosor orang. Nampak ya kena. Jadi masalah tolong menolong. Kita hidup Nabi pun sebut antara hikmah manusia itu manusia adalah kerana lemahnya dia. Maka dia tu jadi manusia tak jadi Tuhan. Hebat setara mana manusia, dia masih lagi lemah, masih lagi perlu. Sekarang apa? Kerana tabiat dia tu jenis lemah. Apabila benda lemah perlu kepada pertolongan. Manusia tak boleh hidup seorang, tak boleh hidup seorang. Dia tak boleh hidup tunggal macam Tuhan. Tuhan tak apa, dia tak perlu kepada apa. Tak nyawa, tak menapah, tak makan, tak minum. Kita hidup seorang kat mati berekok orang tua panggil. Nak makan, nak minum, hak tu paling kurang sekali. Maka masyarakat manusianya tak boleh lari daripada tolong menolong, perlu kepada orang. Tu bukti yang paling besar manusia tu bukan Tuhan. Nak makan nasi, orang duk mengaku Tuhan tu, ayah ping duk mengaku hamba Tuhan langit lah, kerajaan langit lah, apa dia nah. Dia tak boleh rokok dahi ketah. Nak rokok dahi, oh pelik sungguh. Kalau nasi kabut tak boleh rokok dahi ketah, kakak. Tuhan lagu mana, ketah lagu tu tak pada. Maka bukti utama kita ni bukan Tuhan, kita ni lemah, perlu. Maka Nabi Muhammad sebut Tuhan akan sentiasa menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selama mana hamba itu menolong saudara dia. Berarti kita setara mana hebat, jangan lupa orang bawah. Kerana apa? Kita kaya, kita hebat hasil daripada orang bawah. Apa kita jadi CEO syarikat? Apa kita jadi CEO syarikat? Apa kita jadi bos? Sebab ada pekerja. Ingat kalau pekerja tu tubik, tak ada istilah bos. Dia sendiri je cuci lokal. Dia sendiri je packing barang. Apa? Mana bos? Tak ada pekerja. Oh, dia mau jadi bos sebab ada pekerja rupanya. Lepas tu dia mau rasa besar, silap ambo. Patut pekerja tu menyebabkan ambo jadi bos. Kalau tak ada, baru khabar. Orang kaya lagu tu juga. Jangan rasa dia kaya tu kerana orang susah ni tak perlu. Ambo tak perlu dah kepada orang susah. Orang kaya, cuma tak ada orang susah, mati berekok lah kita. Pitih ada banyak, pergi pasar nak pergi cari sayur tak ada. Tak ada kau sayur segar-segar, pitih hamba nak beli. Berapa sekilo? 1 juta, hamba beli 1 juta. Tak ada orang susah, tak ada belakang. Okey, siapa dia nak nanam sayurnya? Dia mau tanam sendiri, tak bak lelah, tak tanam. Pergi ke laut nak cari ikan, tak ada orang tak turun ikan belakang, kaya belakang. Susah juga. Jadi kaya jangan rasa sombong, banyak pengaruh jangan rasa sombong. Tabiat manusia ni sangat perlu kepada orang. Bahkan semakin tinggi keadaan dia, semakin sangat perlu kepada manusia. Kita tengok orang kaya, cuti tengok dia hidup lagu mana. Orang susah hidup lagu mana. Orang susah mudah tak perlu ke orang dia. Kelik, beli kes sendiri, siap sendiri, goreng sendiri, makan sendiri. Tak ada masalah. Orang susah, orang kaya, tak beli. Suruh orang lain dia beli. Perlu kat orang tu. Suruh orang lain masuk. Suruh orang lain tak nak nasi. Dia paling perlu kat orang sendiri. Tu sebab itulah Tuhan jamin, Tuhan pun kata penyayang ini, orang yang sayang kepada makhluk di bumi, kesian belah musim-musim penyakit ni, maka orang atas langit akan sayang ke dia. Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Penyayang itu akan disayang oleh Tuhan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saya kesian belahlah kepada orang duduk di bumi, nescaya orang atas langit akan kesian belah kepada kamu. Lagu tu komentar secara sikitlah. Salam.
Masalah orang tak mengaku salah. Kita tengok dari sudut syariat dah. Dari sudut akidah tu kena tanya dia. Dari sudut syariat hukum dia berdosa lah sebab tak mengaku. Kerana apa yang kita buat kita kena mengaku. Sekalipun tidak berjaya dibuktikan oleh mana-mana orang. Tetapi kalau kita tahu kita buat, wajib kena mengakulah. Kerana benda ni salah kau berkait dengan apa, kau wajib kena mengakulah. Kalau tak mengaku jadi dusta. Dusta ni dosa. Nah, maka dari sudut syariat perbuatan itu hanya berdosa. Bukanlah maksud dia tak mengaku tu bukan saya buat Tuhan buat. Tu bukan dah. Kita rasa tak masuk dalam bab akidah. Dia hanya masuk dalam bab syariah sahaja, berdosa sahaja dia tak mengaku. Nah, sama ada mengaku itu mengaku salah ataupun dia tak tuduh orang buat salah. Ada juga. Nah, semua benda itu dusta dan berdosa berlaku. Sebab tu Nabi ada sebut dalam bab dusta, dalam bab kehakiman ni, Nabi sebut antara dosa besar adalah saksi dusta. Orang lain tak buat, yang kata kawan ni buat, hamba jadi saksi. Hang ni buat, hamba jadi saksi, dia tak buat. Kakak ni jadi saksi. Hukum dia dusta, dia panggil yaminul ghamus. Apa maksud yaminul ghamus? Sumpah yang menyelahkan manusia ke dasar neraka. Ghamus ni sembah. Ghamus ni selai lagu ni. Sumpah lagu ni menyelahkan kita dalam neraka, nyeselai Tuhan dalam neraka. Tu yaminul ghamus dipanggil. Maka berdosa perbuatan lagu ni tidak masuk dalam bab akidah kita bincang kata tak mengaku perbuatan. Lagu tu. Gitulah. Apa hukum jual beli emas dengan emas? Harus hukum dia Tapi ada syarat dia lah, kena sama timbal lah. Emas kilo sama dengan emas kilo. Jangan emas kilo hak ni setengah kilo, tak boleh. Tak boleh. Kena jual beli tepat molek dan jangan bertangguh. Wei mari sekilo. Lepas tu mana hak demo? Hamba widah sekilo demo. Mana hak hamba? Minggu depan hamba mari. Tak boleh juga. Dia kena bayar selalu. Bawa selalu emas tu, wi selalu. Apa lagu tu? Kerana emas ni barang ribawi. Apa maksud barang ribawi? Barang turun naik. Kalau hamba serah hari ni, hamba serah dah ke demo emas. Emas hamba minggu depan. Apa tengok turun. Turun dekat 500. Allahu Akbar. Kalau minggu lepas ke serah kat hamba boleh bayar dah. Ni jadi kurang dah 500. Hak ni tak si jadi nampak tak adil. Maka kalau nak jual beli emas direct. Tak ada masalah. Tapi kalau cukup syarat dia. Kalau tak cukup syarat berdosa riba. Sekalipun sekilo sama sekilo. Hamba bayar dah sekilo. Minggu depan sekilo juga. Harga dia lain. Adakah batal solat jika mengeluh kepenatan? Lagu mana? Giana tahu atau malah. Tu batal bunyi malah lagu tu. Tu pun serabut kau berapa dia tu batal lah. Mengeluh lagu mana tahu? Gitu saja tak batal. Tak bunyi suara. Nak gerai mau tu batal lagu tu. Tu tak boleh. Jangan bunyi suara. Apa hukum main game? Game pula jenis style meramah masa depan. Game jenis meramah masa depan. Berlaku ke apa dia? Tak ada masalah apa, permainan sahaja. Kalau dia hanya bermain sahaja, benda tu lara sahaja, makruh. Buat benda-benda yang melara ke kita daripada ingat Allah, makruh. Tak dosa, cuma moleknya tinggal perbuatan tu. Tetapi siapa berfikir benda tu jadi akidah kau apa kepercayaan percaya tu jadi tak boleh lah mengganggu akidah. Benda akan datang tidak diketahui mana-mana makhluk kecuali Allah Taala beritahu. Seperti ilham para wali-wali. Wali dapat ilham misalnya. Maka dia dapat tahu gini. Seperti kita tengok lah ni ada orang dapat mengetahui benda akan datang berdasarkan ilmu dia. Menurut kajian cuaca, minggu depan akan berlaku angin monsun teruk barat. Berlaku lebih kurang 130 km sejam. Tahu mana dia kecek lagu tu? Dalam TV pula tu. Tidak kau kufur lagu tu tahu benda akan datang. Tak berdasarkan ilmu. Kita tak tahu. Memang ni sebuah kepada kita sebab kita bukan kecek lagu tu. Maka ada orang pandai Tuhan wi ilmu kepada dia, dia boleh bukan meramah dia tengok tanda-tanda di langit juga. Bukan kata dia mari ilham ke apa, dia tengok kajian misalnya angin bertiup laju. Dia kajian kata bertiup 50 km.
Kalau 50 km, esok siapa di Bakar Melerek ni. Lepas tu dia bawa awal pula. Kita tekannya esok akan hujan. Demo tahu mana akan datang ni bagi ramah ni. Ramalan cuaca. Siap sebut ramalan cuaca. Tak jadi kupu apa. Kerana apa? Berdasarkan ilmu. Nah, hok jadi haram Nabi kata, kalau duk percaya kepada iblis, benda-benda hok tak boleh nak tahu, tiba-tiba dia tahu. Nah, adakah dikira air wadi jika keluar selepas buai air kecil tetapi sebelum pada tu ada naik syahwat? Ingat, air cecair melekit yang keluar sebelum ketika naik syahwat dipanggil air mazi, bukan air wadi. Air mazi ni hukum dia najis. Hukum dia najis. Dia akan keluar sebelum daripada kemuncak syahwat. Kemuncak syahwat ni ya sudah. Dia akan keluar air berwarna putih dipanggil air mani. Hak tu sudah cerita. Deeng panggil. Tapi kalau cerita pertengahan baru, nampak dak main perai baru misalnya dak tengah-tengah, tu air mazi baru. Air tu warna cerah. Ni warna cerah lagu ni. Melekit, mudah ngaji dia, biar faham lalu. Orang tua panggil selenda. Selenda tahu dah. Dia kena selenda, kalau tak apa selenda go tu gak, nampak dia jadi makan hik pada. Dia jadi kurang go tu lah nah. Tu kena faham lah. Jadi air tu najis. Kalau kena di seluar, wajib dibasuh. Air mani ni bersih. Apa air mani bersih? Kerana dia asal tubuh kita. Sebab tu kita bersih. Orang setengah kita nak semaya tak patut. Sebab kita ni asal air mani kita. Air mani bersih dipanggil dia. Dia kata ada di dalam gapo dia ni panggil ni, dalam FB. Dalam FB ni orang duduk mengajar Tuhan duduk atas langit lah, Tuhan gapo dia lah ni. Hamba tak cakap laporan kepada FB nak suruh blok dia ke gapo dia gini. FB ni bukan AJK Masjid Bakar Melerek, hok jo kontrol dia. FB ni tahu siapa dia kontrol? Tu email bukan. Yahudi belaka. Twitter, Google tu semua pok dia. Maka dia nak meracun, nak menghancurkan orang Islam, dia buat satu medan, satu tempat gomo belaka, nak masuk hok gapo dia, etis hok gapo dia, loh gilah. Dan mau nak nyaman jadi Tuhan pun tak ada orang marah dalam Google ni. Ikutlah awak lagu mana, kecuali ada laporan, nampak sensitif sikit lapor gitu ya. Kalau tidak boleh ketemu belaka. Sebab itulah Nabi kata ngaji ni kena dengan tok guru. Nabi kata apabila akhir zaman ilmu akan dicabut daripada dunia dengan cara dimatikan ulama. Pada masa tu Google banyak lagi, internet banyak lagi, patut boleh cari lagi lah dalam internet banyak lagi. Tekan hak ni boleh. Dak Nabi tak iktiraf benda tu. Buatlah demo kata Allah ni mausuah ni, ensiklopedia ni agama ni apa dia apa nama rima tak tahu. Semua Nabi Muhammad berkata bukan ilmu tu. Bahkan Nabi kata man la syaikhul lahu fa syaitanu syaikhulah. Siapa dia yang tidak berguru, ngaji dengan Google tu bukan guru, bukan manusia tu benda tu. Sekalipun muka dia bercahaya tekek tu gak yo cahaya. Nampak tok guru kita muka keruh pun dia manusia, dia bertanggungjawab, dia ada dosa pahala. Google tak ada dosa pahala. Sebab tu jawab mari maklumat hak tu jadi dok balas kaki kepala. Tanya demo guru dengan apa dia? Demo pernah masuk YouTube. Tak ada apa YouTube. Apa lah kakak ni bukan mengaji lagu tu. Nabi kata setel lah tok guru dia. Ingat baik-baik mengaji agama ni sesat kalau tak kena cara basuh. Kalau sesat pergi Kota Baru nak pergi macam sesat, nak pergi Kota Baru berhepas Kuala Keras, tak apa lagi tak masuk dengan aku. Tapi nak pergi cari Tuhan jumpa muka lain. Duduk selo. Nampak? Selo tu tak hukum. Duduk menetel tak hukum. Boleh ni cari tak jumpa cari Tuhan lagi. Entah tahu mana Tuhan, mana makhluk dah tu. Boleh kada orang biasa mimpi bertemu Rasulullah, boleh hukum dia. Kerana rezeki untuk bertemu dengan Rasulullah ini rezeki kepada semua umat. Harus berlaku kepada siapa sahaja. Bahkan kadang-kadang berlaku kepada orang kafir.
Orang fasik biasa. Orang kafir kadang-kadang bermimpi temu Nabi, tapi lepas pada mimpi masuk Islam lah. Tapi dia mimpi tu masa dia kafir. Boleh berlaku benda lagu ni. Nah, kerana Nabi kata siapa dia bermimpi melihatku, berarti dia melihat benda yang betul. Maknanya betul lah, bukan salah, bukan khayalan dia. Nah, tu maksud dia. Maka orang biasa kadang-kadang boleh mimpi temu Nabi. Kadang-kadang orang banyak berselawat, banyak ibadat tak mimpi temu Nabi. Mimpi temu Nabi benda lain. Hukum buat pembedahan batin. Apa hukum dia? Pembedahan batin ni dua. Sama ada benda batin betul ataupun benda panggil mistik. Pembedahan batin ni lagu ni. Pokcik sakit ke apa dia? Pokcik ada kanser, ketumbuhan dalam perut. Tu dia pokcik. Dia pun baca peru. Ikutlah baca apa dia ni. Dia pun tekan. Bom, terbelah perut pokcik tu. Tak suka sakit, suka segeber. Dia pun ambil. Tengok. Besar lagu ni. Ni selok lah kat ni. Dia pun pergi siap. Beres. Tu orang panggil pembedahan batin juga. So lagi tak setuh langsung. Pokcik sakit ke apa? Allah, pokcik sakit kata. Pokcik ada ketumbuhan dalam perut. Pokcik duduk di depan tu dah. Kita baca. Gitu lah. Klik siap. Cek dalam X-ray tak ada. Apa hukum dia? Harus bentuk perubatan. Selagi mana dia tidak menggunakan benda-benda haram. Nak pergi hospital, belum ngapisah. Sakit. Sakit belum ngapisah. Baik lagu tu mudah lagi. Hak penting kita selamat. Dia buat lagu mana kita mana tahu dia buat lagu mana. Jangan dia guna ada benda-benda kait dengan jin kau apa dia tu. Kemahiran manusia ni hebat tu hewi ilmu ni. Ni nampak pelik sikit jin selalu. Allah. Apa faedah manusia? Tahu tak manusia tu siapa dia? Siapa dia paling bisa sekali makhluk Tuhan? Manusia. Sebab apa dia kata jin yang bisa? Boleh tergebel jin selalu. Manusia tak boleh tergebel ke? Manusia boleh buat lebih daripada tu. Sebab tu manusia dapat gelar khalifatun fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku Tuhan kata aku nak buat khalifah atas muka bumi. Khalifah lagu ni tak boleh tergebel. Jin yang sepak di jin. Tapi hak khalifah sebenar boleh tergebel. Lah ni kita tak jadi manusia betul sebenar. Kemampuan manusia sangat hebat. Sebab tu dia dipilih untuk pegang amanah Allah Taala. Tapi takut ada unsur jin lah. Ambo nak kata boleh ke tak boleh. Lah ni lagu mana sia kau doa alhamdulillah. Beres, tak ada masalah ke apa dia. Pada pergi hospital. Ni perubatan hanya berada di hospital. Orang lain tak iktiraf. Kadang-kadang banyak mana hospital. Saya angkat tangan, saya tak boleh nak buat mana. Orang zaman dulu kalau buat macam-macam cerita ilmu orang dulu ni. Ilmu beda, ilmu gapo. Patuh. Kalau pergi hospital, cara dia seming. Bos seming, bro seming tu. Orang patuh tu orang patuh dulu dia tengok. Ambil lidi, ambil siri. Hamba urut sikit dah. Maaf dah, hamba setuh sikit dah. Tak setuh pun. Molek. Betul molek. Toleh hacur remuk. Kok remuk? Remuk ni kalau hacur lebu bukan patuh harga. Patuh harga dah. Remuk hacur lebu toleh. Dia boleh buat comel molek. Kalau doktor minta maaf, hamba tak lewat guana, awak akan stroke sepanjang hidup awak. Tu ya jawapan dia. Kita tak mau ambil air tawar berupuk. Jadi molek. Kok mana kita nak percaya? Sampai bila nak pergi dengan doktor? Doktor ni baru mari ya pak kita. Tapi koya besar, koya alim semua ilmu. Ilmu orang lain tak saya terima belaka. Bidai tak saya lah ni. Awak beranak ke? Berbidai di rumah. Tak boleh, tak sewi kat nalar, tak sewi IC, tak sewi apa dia. Amo tak iktiraf ilmu pembinaan ni. Matilah budak. Tanya Messi dulu lahir dengan siapa dia? Hamba pun beranak di rumah juga. Tak mati pak lah ni tu. Nampak segar menega dok kata kau orang. Tu kata hamba hidup tak tahu. Pas orang beranak hospital tak mati ke? Jangan dok keluar fakta mengarut dah. Pilih ke rawatan ni. Orang nak pilih hak benda hak bidai, ikut dia lah. Dia akan tanggung risiko. Orang ke hospital tanggung risiko. Ni awak nak cocok vaksin ke tak? Saya tak rasa cocok vaksin. Saya ni awak akan tanggungjawab lah anak awak kalau berlaku gapo-gapo. Saya akan itulah, awak akan tanggungjawab dia mati ke gapo. Ibu bapa saya lah sebab tak ambil vaksin. Kita pun tanya dia, kalau saya ambil vaksin, doktor nak sign ke tak? Kalau berlaku gapo-gapo kepada anak saya sebab vaksin doktor. Tak si. Orang alik demo tak si sign.
Alih ambo nak suruh saing. Mengaji gapo dia lagu ni. Biar adil lah sama-sama saing. Kalau ambo cocok anak ambo berlaku gapo-gapo. Nyakit kau gapo dia jadi alergi kau gapo doktor sanggup. Dah ambo tak saing. Oh cocok lah. Tapi tanya ambo nak tolak vaksin ambo kena tanggungjawab. Demo nak cocok demo tak tanggungjawab. Ngaji gapo dia lagu ni. Kena gocoh sekali jaga-jaga. Oh dia ingat dia mengaji, dia pandai berlaku. Ingat orang kampung tak mengaji sekolah, tak ada ilmu ko. Tutup bidai kita. Ramai mana duk hidup ni ni. Umur 70, umur berapa dia? Tak ada sepeta-sepeta Rumah ambo tak ada sepeta-sepeta. Jaga-jaga terpaksa yang pergi sepeta. Beranak rumah. Ambo ingat lagi beranak. Lepas subuh. Pergi panggil orang depan rumah. Pergi. Ayah dah atas kikas jadah. Ambil air panas. Kain panas. Kain. Dia bertawa-tawa. Tak mati-mati adik-beradik ambo 13 orang semua biasa. Tak ada mati-mati apa tak boleh terima ilmu orang. Semua ilmu doktor saja kalau perbuatan. Ilmu lain ngaruk belaka. Siapa dia ajar tu sebenar? Siapa dia ajar tu? Jodoh belaka, geng-geng dia belaka tu. Sedekah ilmu pok kita lah biasanya. Kalau tengok lah ni, kalau hospital ada setengah hospital menerima, dia panggil rawatan paranormal dia panggil. Kadang-kadang tak cakap cocok obat dah orang tu mati seminggu dah hidup lagi. Ni, osidoskop sinar ketuk, OCD dia tu. Sudahlah, kawan ni nampak macam mati dah, biru dah. Tu nak aku mana ilmu dia. Tak cakap cocok panado kawan tu, nak suruh mati, cocok racun duk hidup, duk jelek kau ni. Nak mana? Akhir sekali kena panggil Tok Pomo lah. Tok Pomo pergi jekoh. Mati dah. Bisa. Tak payah cocok panado, tak payah cocok panado. Kena terima agak ilmu orang sikit. Belajar agak rendah. Remelah dia mau mengaji bijak muka doktor ni. Habis 100,000. Belajar ngaku tak pandai. Ni doktor lah ni kita pergi jumpa doktor mungkin habis 200-300 ribu ngaji dah masa mengaji. Tak sing ngaku tak reti. Saya tak tahu juga. Tak berani nak royak kata tak tahu doktor penyakit. Aku sekali ni ada jangkitan kuman di jantung. Esok mari jangkitan kuman di otak pula. Tak tahu kata mana pakai teko payung. Baik ambo mari teko teki lah ni. Dia pun pakai wak kajian tak reti juga. Tak leh kau berani royak kecek kata minta maaf saya tak leh nak kata gua tak jumpa cari tu. Tak leh kau berkata lagu tu. Ajar apanya tak jadi bodoh kita kalau kita ngaku hamba tak tahu. Ni hamba tahu belaka tak boleh doktor kan. Bukan hamba aktif doktor. Dia ada kebajikan juga, ada tugas juga. Tapi setengah tu nampak melampau kata. Memang tu hewi ilmu kedemo tapi terima kat ilmu orang. Marah doktor ni. Minta maaf lah doktor semua deh. Hamba senyum belaka tu kamera. Apakah perkara yang dibolehkan khilaf antara ulama? Apakah perkara yang boleh dikhilaf antara ulama? Ginilah. Perbahasan khilaf ni ulama saja faham dah. Ada benda hak boleh, ada benda hak tak boleh. Khilaf hak tak boleh dalam bab akidah. Dalam bab akidah pula ada hak furu', ada bab usul. Kalau bab usul tak boleh, bab furu' sikit boleh. Fiqh tak apa selagi mana dalam mazhab dia. Hak nak tahu tu lagu mana, hak tu kena ngaji dah. Tak apalah, hak penting kita sembahyang betul dah cara Syafi'i tak apa dah. Dengar. Gini. Ada orang tanya masalah kita gendong saing kita tiba-tiba accident mati saing kita. Kena wajib puasa ke tak 2 bulan dalam mazhab kita wajib puasa. Jika kita penyebab kepada kematian siapa-siapa ikutlah. Sekalipun tak dosa. Kita tak dosa dah, bukan kita sengaja. Kita bawa mak kita nak pergi kedai kopi kawan jatuh belebok mak kita jatuh patah tekuk mati. Tak dosa pun kita tak sengaja, tak dosa tapi kifarat tetap kena buat. Apa maksud kifarat? Iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kita doktor belah pun kawan mati orang. Kita nak tolong dia. Tiba-tiba mati kerana pisah kita belah mungkin nak bunuh dia. Maka mati kena kifarat puasa 2 bulan. Tu menurut mazhab kita. Mazhab Syafi'i wajib kena puasa 2 bulan. Cara jual beli dalam Islam. Setengah orang cakap jual 2 harga haram. Mohon penjelasan. Haram. Jual beli 2 harga ni haram. Amo jual lah. Air ni harga dia 2 ya dengan 5 ya. Faham nak bayar lagu mana? 2 ya ke 5 ya? 5 ya lah moleknya. Lepas tu 2 ya tu sebut pek apa? Saja-saja 2 ya 5 ya. Moleknya 2 ya. Hak mana biar jelas. Ya tak boleh jual beli lagu tu. Orang nak berjual lagu mana nak beli? Kena sebut. Ambo nak jual 2 ya. Ambo nak jual 5 ya. Ada masalah gini.
Pokcik nak beli motor. Nak beli motor. Kalau pokcik beli direct tunai 3,000. Kalau pokcik bayar ansuran 5,000. Pokcik nak beli hak mana? Nak beli cara ansuran. Okey. Nak ansuran ni, nak ansuran. Dia tak jual lagi. Baru duk bincang baru. Saya jual lah pokcik motor saya secara ansuran 5,000. Tu baru akak dia. Saat ni baru duk bincang. Dia kata lagu ni tak boleh, ni dua harga ni. Saat ni kata 3,000. Lepas kalau bayar lembak jadi 5,000. Ni dua harga, bukan dua harga. Saat ni baru hamba tahu lah. Kalau nak beli cara direct, hamba jual 3,000. Kalau jual ansuran, hamba jual 5,000. Hamba nak yang ansuran. Hamba dah jual cara ansuran ni. Baru kita akak. Hamba jual lah motor ni dengan cara ansuran 5,000. Bukan dua harga. Lagu tu jelas dah mocik. Lain lah hok jadi haram lagu mana? Jual 5,000 motor ansuran. Tak bayar. Tak bayar bulanan naik harga. Asalnya patut 5,000, tiba-tiba kis tunggak banyak jadi 8,000. Hok ni haram. Ni dua harga juga ni, dosa ni hok KJL lagu ni. Ambo beli atas nama 5,000, demo tekan ambo terpaksa dah kerana jadi 8,000 tu berdosa ke ada. Dia panggil bunga. Bunga. Ya ada bunga orang suka, ada bunga orang tak suka. Betul kau tak sah jual beli bila makan dahulu sebelum bayar. Gini. Bak makan, beli makanan ni afdalnya jangan makan dulu dah. Ambil nasi bubuh dalam pinggir, pergi tunjuk kepada tuan kedai. Berapa ni? 15 riyal. Kita nak makan, lepas pada kita tahu harga tak apa, kita nak makan lah. Biar dia tengok dulu 15 riyal. Nak bayar lalu pun tak apa. Jangan kita pergi ambil makan, lepas tu ayat kata makan ke apa? Nasi lauk ayam. Tak berapa molek. Bak jual beli makanan ni dimaafkan lagu ni. Asalnya tak boleh kita guna dulu. Kita kena pergi tunjuk dulu baru orang jual tu puas hati. Kalau kita makan, takut-takut kita makan nasi Allah. Kata sepinggir, memang sepinggir. Nak tinggal sipi. Nak orang lain gitu. Mau makan. Berat lagu ni, topoknya kepal pula tu. Jadi naik lagu tu. Takut jadi lagu tu lah. Tak ada unsur tak puas hati ni. Jadi bak makan ni dimaafkan. Bak lain tak boleh ni. Kita guna dulu sebelum kita tengok. Beli motor kita pergi naik raung dulu. Tak boleh. Kena pergi minta izin. Dia kata ada orang ni nak kembali ke Tuhan. Nak jadi baik. Belajar akidah. Tiba-tiba keluarga pula tak pergi sokongan. Tak pergi cari guru lah. Apa dia. Payahlah kita. Ujian kita ingat kata kita dulu masa duduk galak dulu setel-setel banyak wisokongnya. Apabila kita nak buat jadi baik, ingat orang-orang hak dulu hak jadi rakyat kita mungkin jadi musuh pada kita. Ujian untuk mengkifaratkan dosa-dosa kita lepas. Ya Allah ya Tuhanku, mungkin ni ujian. Lepas pada ni hamba lepas hak ni insya-Allah bersih semua dosa hamba akan duduk dalam keadaan baik. Lagu tu. Usahalah cari tempat-tempat molek. Ingat, kalau orang menghalang kita daripada kebaikan, contohnya kita nak pergi belajar fardu ain. Mak ayah kita kata tak segi. Siapa dia nak taat? Wajib taat Allah lebih daripada la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat bagi makhluk selagi mana dia buat maksiat ke Tuhan. Kalau mak ayah kita tak benar ke kita ngaji fardu ain, kita jangan marah ke dia, kita jangan dengar kata dia. Beza marah dengan tak dengar kata. Jangan kita kata ayah ni tak erti kata. Fardu ain ni wajib marah. Jangan. Senyap saja kita pergi ngaji. Dia reda tak reda suku pasal. Allah Taala suka lagi. Bukan kata suruh lawan, ada kata kena lawan lah ibu apa lagu tu. Jangan lawan. Cuma jangan dengar kata dia. Nabi kata selagi mana ibu bapa tak suruh mu jadi kafir maka taatlah dia. Lagu mana? Jangan sakiti hati dia, ngaji juga tetapi jangan lawan, jangan akak suara dengan dia. Bapa ki nak ngaji fardu ain akak suara. Tak payah akak suara, pergi saja. Dia nak kata apa dia tak apa, jangan ajar lawan orang tua. Sekalipun kita nak buat benda kebaikan, sekalipun orang tua kita salah, tapi jangan ajar akak suara. Lagu tu. Dia kata ada ustazah menyatakan daging nazar dengan daging yang dibeli di kedai itu bila dicampur jadi boleh dimakan. Adakah betul? Apa awak KJL lagu ni? Engkau beli kedai makan hak tu lah. Apa jadi kau campur jadi pelik. Pening nak makan juga daging nazar. Apa jenis orang lagu ni? Nak menazar sangat. Sebab tu kita nak buat ibadat kena faham ibadat kita ni lagu mana. Nazar ni hilang milik kita. Misalnya ni kambing ni. Amba pun nazar kambing ni nak pergi makan kat orang. Ikutlah nak jemelih kau gapo dia.
Apabila seorang itu nazar, hilang dah milik kambing ni daripada dia. Kalau dia pergi makan, dia panggil curi. Berdosa hukum dia kerana makan hak bukan hak dia. Pas saya nak ke mana? Tak boleh makan daging ni. Pas pergi beli makan hak tu. Dia pergi capung hak ni pula nak makan juga ni, pelik sungguh. Apa jadi dok ajar lagu tu? Memanglah tak jadi dosa. Apa? Sebab amo capur daging hak halal dengan daging yang hak haram. Kita pun kacau-kacau jadi tak tahu mana. Maka kaedah dia apabila pekoh tak yakin kita makan hak nazar, tak jadi dosa lah. Tapi molek ke lagu ni. Moleknya makan hak beli dah lah. Apa jadi nak capur juga. Apalah jadi lagu tu. Pelik sungguh. Nak buat ibadat cara dia. Cara Tuhan tak saya buat, tak jadi ibadat lah mana. Saya beli rumah. Banyak juga soalan ni. Sudahlah kata. Ngaji jari-jari lagu ni juga. Lagu ni lah. Beli rumah 300,000. Tiba-tiba selepas 5 bulan tu, hamba nak masuk bagai, tiba-tiba dia suruh tambah lagi 10,000. Ni mengarut dah ni. Dua harga dah ni. Dua harga belakang. Ya masyarakat tak pernah jelas. Hak jual tu nak jual cemuk mana, hak ni nak beli cemuk mana. Nak beli cara ansurai ke, nak beli cara tunai. Biar jelas. Kalau tidak tak boleh lah kerja lagu ni jadi tipu kat orang beli dah. Kena tambah 10,000 pula. Ni berdosa haram. Kalau orang Melayu buat kerja lagu ni malu kat orang lah. Kalau orang bukan agama Islam tak apa. Nak kata lagu mana dah. Hak tu pun salah dah jual beli lagu tu. Jadi tak wajib jual, tak wajib beli tu. Tak wajib tu 10,000 tu. Buat apa pula? Amo beli dah 300,000. Rizqullah, rizkillah. Maksud sama ke tak? Nak win nama anak Rizqullah. Boleh berlaku. Rizqullah boleh baca, rizkillah boleh baca. Itu dari sudut nahwu saja. Nak baca rizkillah boleh baca, rizqullah boleh baca. Tapi moleknya rizqullah. Rizkillah ni ada syarat dia. Dalam ilmu nahwu kena huruf jar apa dia. Rizqullah boleh baca. Di atas ilmu nahwu. Tapi hak molek kalau tak ada gapo-gapo, dia panggil rafa'. Rizqullah. Apa maksud mencuri dalam solat? Mencuri dalam solat ni kita buat rukun-rukun dengan tidak sempurna. Yakni supaya orang buat kontraktor. Pasal kontraktor tak? Sepatut tiang ni 12 heci, nya curi jadi curi setengah heci jadi koh kecil. Patut rokok ni kena tamak ninah, kena baca subhana rabbiyal azim dia. Tiba-tiba tak kurang daripada tamak ninah. Ni curi dipanggil. Curi semaya ni utuh lah. Kalau kita rumah utuh, semaya lagi utuh. Nabi kata seburuk-buruk pencuri adalah mencuri semaya dia sendiri. Semaya sendiri dia curi boleh. Dia curi dia rokok sikit, curi dia sujud sikit, curi dia macam-macam ni. Ni pot tolong suri semaya dia sendiri. Pelik sungguh. Betul kalau ada orang minum arak, ada iblis berdaping dengan dia. Dan ada tanduk setengah heci. Pelik. Mari mana ni hamba tak tahu ni siapa dia tulis ni. Hamba tak tahu ni tanduk mari mana tu. Cuma dalam hadis Nabi kata siapa dia minum arak, maka solat dia tidak diterima selama 40 hari. Kerana kaedah makan ni apabila kita makan, dia nak cerna habis dalam masa 40 hari. Tu kesal dia. Maka arak tu ada dalam perut selagi tu sembahyang tidak diterima. Wajib kena sembahyang tapi tak ada pahala sebab ada najis dalam perut. Najis arak tu dipanggil. Najis dalam perut ni tak ada hukum. Tetapi apabila arak masuk dalam perut, tak diterima tu. Lama mana? 40 hari. 40 hari baru kita bersih daripada tu. Baru start boleh pahala. Sebab tu makanan beri kesan kepada kita. Nak suruh anak juruh, beri makan benda-benda molek. Baru beri kesan. Apakah hukum orang sembahyang Jumaat di luar kampung? Gini. Kalulah kampung dia, kalau dia tobek, tak boleh sembahyang Jumaat. 40 orang betul-betul. Dia tobek tak? Sudah tak sembahyang Jumaat. Haram dia keluar. Tapi kalau dia keluar tak ada masalah ugah. Tak ada ugah ke apa dia. Sembahyang Jumaat dia cukup. Makruh saja. Ingat, afdalnya kita sembahyang di masjid kita sendiri. Afdalnya kita mengimarahkan masjid kita sendiri. Kecuali ada beberapa sebab. Antaranya mengajar. Masjid kat rumah hamba tak mengajar. Tak ada mengajar. Lepas tu hamba pergi masjid jauh apa? Ada mengajar. Tak apa, ada sebab. Tapi kalau sama-sama jemaah sembahyang Jumaat saja, sini pun tak mengajar, situ pun tak mengajar, afdalnya sembahyang di masjid masing-masing dan menghidupkan masjid masing-masing. Lagu tu.
Saya kerja askar pakai baju sama seminggu, duduk dalam hotel bagaimana? Tak ada masalah. Setahun pun tak apa. Nah, pakai baju tolong tu tak ada masalah selagi mana tidak ada najis. Baju hari ni pun kalau kena najis tak boleh buat semaya juga. Lepas tu saya peluh bau hapuk bengar lagu ni. Oh tak apa, peluh tidak najis. Najis tu kan kita tahu najis kan. Benda yang keluar daripada perut besar tu najis. Maka hukum dia tak ada masalah apa. Askar ke cakap nak perfume nak pakai apa? Oh tak ada nak jaga. Oh tu orang nak pergi derak. Askar ni mandi tak ada, gosok gigi pun tak ada. Munculnya pakai seluar, kalau ada cabut dengan seluar-seluar. Kerja dia payahlah, tak boleh lah kita kata oh tak boleh lah nak semaya kena tukar kain. Oh tukar kain dalam hotel perap gapo dia lagu tu dah lagi tukar kain, bahas rebel. Askar kau gapo lagu ni? Kalau biasa masuk latihan askar tahulah. Kena tahi jalan kat kasut tak benar buka. Tahulah. Latihan popok dia lagu tu dah. Kena berlatih lagu mana nak semaya dengan cara lagu tu. Tak ada masalah dah. Jangan nak kira orang atas balas. Hamba nak pergi kena semaya, kena mandi semacam. Beratlah mandi macam. Apa beza ilmu dengan perbuatan Allah Taala? Apa perbezaan ilmu dengan perbuatan Allah? Mana ilmu dengan perbuatan Allah? Kan ilmu Allah dengan perbuatan Allah. Ilmu ni pengetahuan Allah. Tuhan tahu gapo dia akan berlaku. Esok gapo dia akan berlaku. Berlaku dah. Tak berlaku lagi. Hanya tahu baru. Esok baru Tuhan buat. Baru berlaku perbuatan. Perbuatan ni dia ada masa dah. Bila Tuhan buat kita atas masjid. Koding lagi. Dak, baru hari ni baru Tuhan buat kita atas masjid. Sebelum ni tak berlaku lagi. Ilmu Tuhan koding dah lama dah Tuhan tahu kita akan berada atas masjid pada malam ni. Tetapi berlaku tak lagi kerana perbuatan dia Tuhan tak buat lagi, malam ni baru berlaku. Adakah sah solat jika kita terlupa sujud yang kedua dalam mana-mana rakaat? Sudah. Sujud kalau dia sekali gak kena sujud 2 kali lah. Lepas tu rakaat mana tahu hamba tak tahu. Okey, kita duduk gapo dia lah ni. Kita dak baca tahiyat teringat hamba tinggal sujud. Sujud mana hamba tak ingat. Sujud sekali, ganti hak kita tinggal tu. Bangun, baca tahiyat. Sebelum tu lepas pada tu sujud sawi, lepas tu bisalah. Kena sujud. Tak ingat rakaat mana, pakai sujud selalu. Sujud sekali ganti dia. Apakah pandangan ustaz pada orang-orang duk pakai serban dengan niat ikut sunnah dan memakai tanjuk kerana warisan budaya tetapi diperlekehkan oleh orang awam? Gapo dia nak tanya? Gini, ambo sendiri pakai serban, tai-tai naik Syekh Rabbana pakai semuta. Topi tak aje pakai, topi keledar aje pakai. Topi keledar pun tak pakai, dok topi keledar naik motor pakailah. Pakai tanjuk ni gapo dia hukum dia? Pakai tanjuk ni budaya kita. Adakah orang Melayu menghina bangsa dia sendiri? Rasa hina pakaian dia sendiri. Tak ada. Nabi tak pernah suruh hina pakaian budaya. Tak salah dia nak pakai, tak ada masalah ke apa dia lah. Jangan berarti kalau orang Melayu sendiri kata wak suka orang pakai tanjuk, berarti dia mau orang gapo? Koyau ya Arab, koyau ya Amerika. Duduk ulu pueh nama. Jadi orang pakai tanjuk ni pakaian kita. Malu gapo dia nya? Malu pakaian kita. Arab tak malu pakai pakaian dia, joboh hidup pakai gigi rata-rata. India pakaian dia. Apa kita orang Melayu ni palu nak pakai pakaian kita? Lagu tu. Jadi orang perlekeh pada dia perlekeh diri dia sendiri. Dia orang Melayu dok nyanyi pakai orang Melayu. Tak tahulah. Ni panggil tak ada jati diri. Tak dosa. Kita nak pakai jubah pakai serban, tak ada masalah. Hak tu pakai afdal sebab kita ikut bukan ikut Arab dah, kerana ikut Nabi. Jadi nak pakai tanjuk ikut kita lah, tak ada masalah. Tapi tanjuk ni pun pakaian beradab dah. Nabi suruh tutup kepala. Maka orang Melayu ni adat dia tak buka kepala dia. Ya tak juga kain sebar, kau gapo dia semota, kau gapo dia bukan serban semota. Ya beza sebutan serban dengan serban ni nampak kemah dia. Semota ni apa tak belik habis sepo, sopo akal apa hunyo lah kan. Tu panggil semota. Kalau tanjuk pula, tanjuk ni maknanya tanah yang dipijak. Kena ingat kata kita ni kalau bumi mana dipijak, langit tulah dijunjungnya. Berarti kita pergi masuk tempat lagu mana ikut cara adat setempat. Tu falsafah kepada tanjuk. Dia nak ajar kepada kaum-kaum kita. Orang-orang Melayu muda lah ni malah mikir orang tua nak beritahu kepada dia.
Tanjak ni kena tutup kepala. Makruh kita orang jatuh pergi jalan dedah kepala. Tak suka ke apa? Orang pakai tanjak yang pakai suka tutup kepala lah orang tua ajarnya. Imam Ghazali kata orang jatuh kalau tak tutup kepala keluar rumah 80 lakah. Jauh dah juga 80 lakah jadi pasik. Orang tua dulu dia letak atas kain kepala. Sebar kau apa dia. Ikut sunnah jugalah. Tak usah duk malulah. Carilah selas orang kau apa dia Adakah betul orang berzikir dalam keadaan junub tidak dapat pahala? Orang berzikir dalam keadaan junub tidak dapat pahala, tak dapat pahala tapi tidak sempurna. Kerana apa? Kerana afdalnya adab dia lagi ada air semaya dan tidak berjunub. Kalau dia berzikir dalam keadaan junub pun boleh pahala. Bukan kata dalam keadaan berjunub, ketika berjunub, ketika setubuh pun berzikir lagi. Boleh? Segar ambo lagu mana Subhanallah, subhanallah. Kau lagu mana? Tak apa, tak ada masalah apa. Berzikir ni Nabi berzikir setiap keadaan. Bagaimana hendak hidup tenang? Hilangkan perasaan inginmu. Katanya ulama, lupakan keinginanmu, maka kamu akan tenang. Selagi ke mana kamu ada keinginan, maka kamu tidak akan tenang. Pagi-pagi kita duk koyak dah, ambo nak makan nasi, ambo nak goni, ambo nak anak ambo jadi juru isi. Nok. Maka kalau tak berlaku tidak pasal rabuk kita. Maka kalau kita tak ada cita-cita keinginan, tak berlaku pun jadi tak tekan. Ya ketenangan ini apabila kita ni serabut ni tak tenang ni, apabila keinginan kita bercanggah dengan keinginan Allah. Maka kalau tak ada keinginan, tenang kita. Dia mau ngaji tak pandang, hamba tak ada cita-cita pun dia pandang. Patut tenang sungguh ngaji demo. Kalau lain ngaji payahnya tekan. Apa demo tekan? Sebab demo ada keinginan tu. Nak jadi pandai dah tu. Tuhan tak siwak demo pandai. Kalau rezeki, kalau Tuhan demo nak pandai, Tuhan nak pandai tak apa. Kalau Tuhan tak pandai. Sebab tu nak lari daripada tak tenang, jangan ada keinginan. Orang tanya Syekh Junaid Baghdadi. Syekh Junaid Baghdadi kata, aku ingin. Katanya orang tanya kepada Syekh Junaid Baghdadi, apa dia yang kamu ingin? Mu nak apa dia? Katanya Syekh Junaid Baghdadi, aku ingin supaya tidak ada keinginan. Aku ingin supaya tidak ada keinginan. Terahlah berlatih. Tak si buat. Pas dia tanya 14 kali, dia tanya hak tolong. Buat apa hamba serabut? Buat agak keinginan kita tu. Siapa dia kau kita nak ada keinginan di samping Allah? Orang sufi kata, setara mana sangat mu nak kontrol bumi ni, kehidupan alam. Ada orang kata tak perlu belajar kitab Tauhid sifat 20 sebab cukup dah belajar dengan rancangan TV, tanyalah ustaz. Tolu sungguh. Ambo ayat sunnah tolu kawan ni kecek lagu ni. Apa kata cukup sungguh kau dah? Betul kau cukup tanyalah ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ni kaki malah mengaji balasah belaka ni malah menadah. Ego, takabur. Apa dia mau masuk ngaji sifat 20? Sebab mari ramai-ramai menadah bawa kitab. Nampak bodoh kau ke mana? Rasa tak layak nak kenal Tuhanmu. Rasa hormat sangat kamu gitu. Belajar di TV lah, tak nampak bodoh sikit ni. Munggo dari TV, di telefon, tak nampak sangat. Kalau duk mari ramai-ramai lagu ni nampak hina ambo, tak padan ambo doktor. Ambo cikgu besar, ambo PhD dah. Tapi serah tak betul akidah. Nak mari mengaji malu depan orang. Belajar gak. Nabi royak dah kena belajar dengan orang, jangan belajar dengan TV. Cukuplah tanyalah ustaz. Tanyalah ustaz tu tengok gak pagi-pagi dia kecek bab gapo. Ada tu nya syarah ngaruk kursi kodam boleh royak. Pas nak royak lagu mana? Mungko TV dia bukan pondok. Dia masuk belakang ke? Hak ni aja, hak Wahabi pun aja, hak Syiah pun aja, hak ni pun aja. Kita telah gelup. Mungko pok dia bukan tak khusus agama. Hak bahagian TV ni, mungko dia bahagian tu lah. Bahagian nampak macam agama bos rebel kat jerit sikit kau gapo dia. Molek ke apa? Tak tahu ahli sunnah jom kau aswaja kau gapo dia Wahabi ke? Kita duk tak ada. Nyanyolah. Jadi bukan kata tak cukup tak sapa. Orang ngaji kitab pun tak ada nak lepas tauhid ni. Tiba-tiba ngaji ngak tanyalah ustaz. Apa hikmah pakai serban tutup telinga kanan? Perhati belaka pok ni. Itu selama keni duk perhati kita rupanya. Kenapa? Ni masalah kita duk depan orang ni, salah sikit nampak selalu. Gini hamba royak dah dulu masalah serban ni. Kain serban ni banyak cara.
Pertama tutup dua-dua belah telinga. Tutup habis. Ni orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, tak usah dengar cerita karut, tak usah dengar orang buat, nak duduk dengan Tuhan ya. Dengar benda-benda penting, dia tutup habis telinga dia. Ni orang sufi pakar. Kedua, tok pekoh. Tok pekoh ni orang jenis buat tanya soalan hukum hakam. Wajib dia kena buka dua-dua telinga. Sebab apa? Orang nak nanya soalan, tak boleh tutup dia. Tak boleh dia, bukan bahasa dia kena dengar masalah orang. Biarlah orang ngopak kau apa dia kena dengar. Maka dia buka habis dua-dua telinga. Ni tok pekoh dia panggil. Dia tanya, dia jawab soalan. Kalau orang ngapa hadis pula. Muhaddis duk ngapa hadis kan. Maka dia akan tutup separuh telinga dia. Dia nak dengar juga, tapi dia tak boleh dengar sebab nak ngapa, dia tak boleh dengar kosi-kosi, karut-karut. Dia tutup separuh. Tengok Syekh Nuruddin kan dia tutup separuh ya. So lagi, ni istihad tok guru hamba. Sebelah kok kanan tutup, kok kiri buka. Apa dia tutup sebelah kanan? Biasanya Nabi ayat kanan ni mulia. Jangan ajar dengar benda hok karut. Handphone kalau boleh jangan tok di telinga kanan. Guna tangan kiri ya. Quran pegang tangan kanan, makan benda kanan. Handphone kau gapo kecek tangan kiri. Ajar benda-benda ni pegang dengan tangan kiri kecuali benda mulia. Maka telinga ni kena buka sebelah kiri sebab nak dengar masalah. Jadi dia ambil tasawuf separuh, pekoh separuh. Tasawuf tutup telinga, tak perlu kalau dengar dengan sebelah telinga pun cukup dah, dia buka sebelah kiri. Tu ijtihad dia lah. Ada belaka cara. Boleh belaka, tak ada masalah. Apa hikmah tu lah. Tutup sebelah, kawal benda-benda hok mengarut sangat. Telinga buka untuk tanya masalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.